wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Dan sesudah itu, selepas daripada itu, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Ini rupanya yang berlaku kepada saudara Yusuf, tuan-tuan. Mereka dah punya niat, mereka dah punya tekad. Bila mereka buat macam ni pada Yusuf, sama ada rancang nak bunuh Yusuf, sama ada nak buang Yusuf, mereka dah pasang niat awal-awal. Lepas buat benda ni, kita akan bertaubat siap-siap dan kita akan jadi orang yang baik-baik. Benda tu tak buat lagi ni, baru duduk meeting ni, baru duduk mesyuarat. Nak bunuh ke nak lempar, nak bunuh ke nak lempar, nak bunuh ke nak lempar. Tapi apa pun, kalau kita bunuh sekalipun, kalau kita lempar sekalipun, lepas benda ni kita kena bertaubat jadi orang baik-baik. Baik. Sebab tujuan dia satu je. Nak apa? Janji Yusuf disingkirkan. Lepas tu kita jadi baiklah. Sebelum ni kita jadi nampak tak berapa baik sebab bapa kita lebih nampak kebaikan Yusuf dan adik dia berbanding kita. Jadi bila Yusuf dah tak ada, dia tak ada dah nak buat perbandingan. Contoh kalau kita duk lalu sebelum ni dengan perangai kita, jadi ada perbandingan antara kamu dengan Yusuf, tengok perangai Yusuf lagi baik. Ada contoh, ada perbandingan. Tapi bila Yusuf tak ada, nak banding dengan siapa? Tak ada lah, kita lah akan jadi baik. Kita akan jadi baik. Tapi sebelum nak jadi bertaubat, sebelum nak jadi baik, mereka sanggup buat macam tu demi nak meraih cinta bapa mereka, nak meraih kasih sayang bapa. Ni satu lagi perangai, emosi yang tidak terkawal. Satu lagi dalam ilmu psikologi ni disebut twisted love. Apa dia twisted love? Twisted love ni seseorang yang cuba meraih cinta orang lain, cuba meraih kasih sayang orang lain. Kalau boleh dia tak mahu orang lain dapat cinta tersebut, kasih sayang tersebut, kecuali hanya untuk diri dia. Dan bila terdesak, adanya ancaman-ancaman, dia sanggup lakukan sesuatu yang di luar dugaan terhadap ancaman tu. Contoh twisted love ni, kita ni ada awet. Awet ni berjanji setia dengan kita, nak hidup sehidup semati, kita akan kahwin dengan dia. Last sekali perjumpaan seterusnya, awet kita mari dalam keadaan menangis. Pasal apa ni? Semalam ada kawan bapak. Kawan bapak tu ada anak lelaki. Jadi kawan bapak tu mari nak meminang. Jadi dah jadi ancaman bagi dia bila dia menganggap ada orang lain yang cuba sailang dia. Ada orang lain yang cuba nak rampas awet dia, kekasih dia tadi. Bagi dia tu ada ancaman. Tak ada orang lain boleh meraih kasih sayang awet dia kecuali hanya pada dia saja. Ini dianggap ancaman. Orang yang tahap emosi yang tak terkawal, twisted love ni, dia boleh buat macam-macam kat hak bakal nak berkahwin dengan awet dia tadi. Cuba cerita jantan mana tu, dia start orang tu macam ni duduk sekian-sekian, dia pergi tahan. Kata hang ni cuba sailang aku, nak ambil awet aku, nak kahwin awet aku. Lebih jauh dia boleh pukul kawan tu. Kalau emosi dia tak terkawal, dia boleh cederakan kawan tu. Lebih parah, mungkin dia boleh bunuh. Dia bukan sebenarnya saja-saja nak membunuh, tapi kerana cinta tadi, nak pada dia seorang saja, orang lain tak boleh. Sampai menyebabkan dia boleh membunuh, melakukan satu dosa yang besar. Dan mungkin juga dalam banyak-banyak kes dia tak mampu nak lakukan tu, dia main pula underground punya cara. Biasa underground punya cara, dia nak jumpa siapa? Pulut kuning, telur ubuh Tok Pawang, Tok Bomoh, Tok Dukun. Macam mana ni? Ada gambar nak buat lagu mana ni? Bagi tak boleh berak pun tak apa dah. Tak boleh berak orang. Tak keluar darah pun tak apa. Makan tak lalu dah ni, tak boleh berak ni. Kita kalau tak boleh berak 2-3 hari pun tak boleh. Ni tak boleh berak selama-lamanya. Macam-macam lah, ikut dia lah atas permintaan dia. Sampai tahap menyantau orang, menyihir orang, ni boleh berlaku. Twisted lah. Sama juga dengan adik-beradik Yusuf. Semata-mata nak suruh bapak mereka tu sayang dia kat mereka, bunuh adik-beradik sendiri pun.
buang adik-adik sendiri pun. Janji bapak kita tu kat kita saja. Pernah berlaku tak tuan-tuan aku ni? Mungkin ada ni, tapi tak sampai tahap bunuh tu. Tahap aku tak boleh belah lah dia ni. Ni tu istilah yang tak terkawal. Ni lah kalau boleh dalam sistem pendidikan kita hari ni. Kita duk lalu dengan sistem sedia ada dah bagus. Mengajar anak-anak kita supaya boleh membaca, bagus. Anak-anak kita supaya boleh menulis, bagus. Boleh mengeja, bagus. Boleh mengira, bagus. Boleh buat macam-macam, bagus. Tetapi perlu lebih penekanan kepada unsur-unsur yang melibatkan spiritual, yang melibatkan emosi. Akibatnya emosi yang tidak terkawal ini boleh jadi macam-macam. Sebabnya emosi tak terkawal, tenggelam habis hak anak kita boleh sebelum ni. Contohlah kita kata kalau betul-betul kes itu terjadi, bila kata awet dia nak kena rampah, dia sanggup membunuh. Emosi yang tak terkawal tadi, dia sanggup membunuh. Dia menenggelamkan semua unsur hak dia dah ada tadi. Dia sanggup membunuh walaupun dia boleh membaca. Hak bunuh orang tu boleh baca, boleh tulis, boleh mengeja, boleh mengira. Tapi sebab emosi dia tak dapat kawal, dia jadi pembunuh. Ni bahaya dia. Kita hidup, kita tahu adanya ujian-ujian atas kita. Stres, depression, macam-macam. Dan Islam ajak kita untuk menguruskan benda-benda dalam bentuk emosi ni. Jadi bila mari ujian, apa yang Islam ajak? Secara umum antaranya supaya kita sabar. Sabar dengan ujian Allah. Yang kedua ialah redha dengan ketentuan dia. Bila kita sabar, bila kita redha, kita memahami bahawa di sebalik ujian dan kesabaran ni adanya pahala yang Allah nak berikan pada kita. Tak semua orang diuji dengan ujian-ujian, kecuali bila dia berjaya melaluinya dengan sabar dan redha, pasti pahalanya lebih daripada mereka yang tidak ditimpakan ujian tersebut. Ini bermakna kebahagiaan ataupun ujian sebenarnya adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Islam datang mengajar bagaimana kita melalui dan menguruskan hal tersebut. Bila mari distress, bila mari tension, dia tak kira jawatan, dia tak kira level dah. Kadang-kadang ni, ambil contoh dekat dengan kita, Jambatan Pulau Pinang, tempat sasaran kan. Hak mana terjun tu kadang-kadang pengarah tertentu. Pasal apa dia terjun? Katanya syarikat bankrupt. Bukan orang-orang biasa. Pengarah tu lah, orang besar ni lah. Pasal apa? Hutan bertimbung. Pasal apa? Alung cari. Pasal apa? Jarang sangat kita nak dengar pasal apa kawan tu bunuh diri. Sebab katanya umur dia dekat 40 tapi tak erti ABC. Kecewa sangat tak erti baca ABC, bunuh diri. Jarang nak dengar umur dia pasal tak erti 1, 2, 3 ABC ni. Tapi hak jenis-jenis macam tadi, seolah-olah bankrupt tu adalah pengakhiran bagi hidup dia. Tak ada cara dah nak bayar hutang. Lagu mana pun nak melepaskan diri, aku kena habiskan, tamatkan riwayat aku sendiri, settle. Dia tak tahu lepas dia bunuh diri tu lagi besar dia punya bala, lagi besar dia punya bahana dia nak tanggung di hadapan Allah akibat dosa membunuh diri tu. Tapi sebab tak boleh nak urus jiwa dia, tekanan yang amat sangat, bagi dia ada atas dunia ni tak boleh nak buat apa lah. Ini penting kepada ilmu pengurusan kepada emosi juga. Tengok pukul 9 ni takut makmum jemaah yang beremosi. Ustaz ni orang bagi sampai isyak ni dia nak lebih-lebih pula. Nanti kalau kena batal pun ni salah kat dia. Contoh saja. Okey, boleh